Jadi kita mazhab Syafi'i kalau boleh bila dah berlaku perceraian maka duduk asing lagi bagus. Suami lah kena keluar. Bukan dia halau bini, dia kena keluar. Bagaimana dia, sebab dalam tempoh yang rajai tanggungjawab masih dalam bidang kuasa suami, nafkah dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi hari ni kita nak tengok syarat pada mahal. Mahal sini ialah orang yang kena talak. Siapa? Bini lah, perempuan lah, orang perempuan. Jadi dia kata disyaratkan pada mahal itu hendak ada ia isteri. Pertama, mesti perempuan tadi titlenya isteri, bukan bekas isteri, bukan bekas madu, bukan bini orang lain, bukan minah hindun mana-mana, bukan. Dia mesti isteri, titlenya isteri kita lah, jawatan dia tu. Dan jika ia di dalam edah raj'i sekalipun. Baik, katalah kita dah cerai bini kita, kita buat contoh mamat lah, tak boleh guna kita, payah. Katalah si Rosli dah cerai bini dia si Joyah dalam edah raj'i, tapi dalam masa edah tu dia cerai juga, dia lafaz cerai lagi sekali, jatuh juga talak kalau disandarkan kepada bini tadi. Sebab tu suruh duduk jauh tu hikmah dia suruh asin. Takut kalau duduk sekali, hampa dah cerai duduk sekali, kelai pula terkeluar lafaz cerai, dah jadi talak dua dah. Nampak? Maka kitab kata di sini, walaupun jika ia dalam edah raj'i sekalipun, maka jatuh talaknya jika disandarkan talak itu baginya. Bagi siapa? Bagi bini itulah. Sebab itu syariat Islam kalau boleh satu baru betul. Okey, habis edah, okey, dalam tempoh edah kot-kot ada rasa menyesal nak rujuk balik, okey, rujuk. Baki talak lagi 2 kan. Sebab tu dia larang talak 3 terus, kecuali lah in case tertentu. Okey, baik. Jika disandarkan talak itu baginya atau bagi suku-sukunya yang terhubung dengan dia, seperti serubuknya 1/4 daripada anggota badan, atau tangannya, atau bulunya, hingga jikalau diisyaratkan bagi seorat bulu daripadanya dengan talak, maka jatuh talaknya. Baik, dia sandak lagu ni nah. Jadi dia kata, contoh dia kata kat bini dia, tangan engkau tertalak, tangan engkau tertalak, tangan bini dia lah. Jadi bila dia kata tangan bini dia, dikira tangan ini 1/4 daripada anggota badan, maka automatik jatuh talak bini tadi. Kalaupun dia tak sebut bini dia secara penuh, tapi dia nisbahkan dengan anggota badan bini dia, muka ke, tangan ke, rambut ke, pendek kata anggota zahir yang nampak ini, jikalau perumpamaan itu 1/4 daripada anggota badan dan dia memang niat talak, nampak jatuh talak sebab dia sebut kat bini dia. Memang jarang berlaku, sebab orang jatuh talak ni dia umumkan dia sebut bini dia tu, tapi dia boleh akan jatuh kalau dia sebut anggota badan mana-mana. Okey, jangan duk lawak-lawak main, tu yang tak boleh lawak-lawak tu. Tuan-tuan sekalian, law ni banyak berlaku di kalangan artis. Tuan-tuan pun boleh lihat kan, nikah sak cerai, nikah sak cerai, sampai seorang artis tu kahwin 5-6 kali, cerai kau ni, nikah kau ni, cerai kau ni, nikah kau ni. Jadi kita bimbang-bimbang kerana ilmu agama tak ada, takut-takut berlaku penzinaan. Sebab katakanlah dia buat umpamaan macam tadi, dah bercerai, dia rasa
Tak bercerai aku hanya cakap tangan hang je, atau muka hang je, ataupun rambut hang saja. Hakikatnya dah jatuh talak. Contoh. Maka bila mereka duduk bersama, bermaksud mereka dalam keadaan ni yang kita bimbang, kerana kejahilan agama. Maka sebab itu tuan-tuan, bab-bab ni kita kena ambil cakna, kita orang tua lah nah. Takut-takut anak kita ni hak muda-muda mereka kan mau mengaji bab lagu ni tuan-tuan. Dia dengar Allah tak minat lah, tak ada kaitan dengan dia. Jangan. Dia panduan dalam ilmu fiqh ni sebenarnya memang untuk umat manusia. Hanya saja kes tu terpencil ataupun kes yang termasyhur, itu saja. Terpencil tu jangan dibicarakan, tapi berlaku macam tadi saya ceritakan kes yang terkini yang berlaku persubuhan dalam edah rajai. Kan pening tu. Jadi kalau ikut syariah Malaysia punya undang-undang tak boleh, dia kira dosa besar, kena taubat sebab dia kira persubuhan syubhah. Mazhab Hanafi kata boleh. Jadi dia akan timbul konflik di situ. Maka akan wujud golongan-golongan yang pakai ikut mazhab dia. Ni kita ikut mazhab ni, ini kita ikut mazhab ni. Tak boleh gitu. Setiap kita ni dah ada kawasan dia, kesesuaian dia. Kita Syafi'i, Indonesia Syafi'i, Brunei Syafi'i, Thailand semua Syafi'i. Bahkan mazhab Syafi'i mazhab yang paling besar, ramai penganutnya di satu dunia ni. Mesir lagi lah. Mesir, sebab itu tuan-tuan, Universiti Al-Azhar di Mesir merupakan salah satu universiti yang mengajar sifat 20. Universiti ni tak ada sifat 20 yang kita duk mengaji tu, yang Pak Wahabi duk tak suka tu. Sifat 20 diajar di Maqarrar Universiti Al-Azhar. Maqarrar ni kurikulum ni lah. Sebab tu budak-budak yang balik Azhar tuan-tuan, jangan bimbang dari sudut ilmu akidah dia, insya-Allah mantap. Tapi yang balik Jordan, yang balik lain kena parti betul-betul. Pengaruh-pengaruh lain tu akan ada. Jadi bila mereka ni ajak, kita jadi bengong. Tuan-tuan ingat baru ni ada lagi satu isu yang terkini tentang gabungan niat dalam solat sunat. Ada tengok tak viral? Gabungan niat dalam solat sunat macam ni. Kita, tuan-tuan, kita ambil wuduk. Jadi kita pun masuk masjid. Masa suntuk, kita nak buat solat sunat wuduk satu, nak buat solat sunat tahiyat masjid satu, nak buat solat sunat qabliyah satu. Masa tak ada. Maka kita gabungkan ketiga-tiga itu dalam satu niat. Hukumnya boleh. Cuma benda ni jangan diperkatakan. Bila tak diperkatakan, orang tak tahu. Bila seorang ustaz cakap, riuh ni, mana boleh bla 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 bla. Dia ada qasad li zatihi dan qasad li zatihi. Yang tak boleh gabung ni macam mayang hajat, tak boleh gabung sebab dia ada qasad memang itu. Okey. Sunat duha tak sesuai dia qasad sebab dia tujuan memang waktu duha saja. Yang tiga tadi tu boleh digabungkan kalau kita tak dan buat. Tetapi kalau kita mampu buat berasingan, itu lagi bagus. Kerana dia begini tuan-tuan ya. Bezanya bila kita buat berasingan dengan buat gabung, Fatihah kita baca untuk 3 waktu 3 solat itu kan kita baca banyak, pahala banyak. Takbir banyak, pahala banyak. Situ yang kita nak tu. Tapi zaman hari ni kita tak dan. Bila tak dan, tuan-tuan boleh gabungkan. Harus digabungkan niat. So jangan pening bab ni nah. Semua saya nak cerita kok tuan-tuan di tengok viral, biar betul ni. Lagu tu lah. Okey? Baik. Jelas nah? Dengan tolak jatuh talaknya atau kukunya atau darahnya atau giginya dengan jalan berlaku talak itu daripada juzuk kepada yang tinggalnya seperti barang yang pada merdeka. Baik. Jadi maknanya kalau si suami melafazkan talak dengan menisbahkan kepada anggota badan, jatuh talak isterinya. Seandainya anggota itu kira 1/4 daripada
tubuh badan, rambut, tangan, muka, kepala, kuku dan sebagainya. Ya, tetapi jangan berlaku lah ya. Dan keluar dengan suku-suku isteri, masuk keluar sini tak masuklah dalam bab sebutan tadi. Jika disandarkan talak bagi fadlahnya, apa maksud fadlahnya? Seperti air liurnya, itu tak jatuh talak. Jadi air liur engkau talak, jadi tak jatuh talak pasal ayat liur. Benar dalam. Lagipun tak boleh kira 1/4 sebab dia berterusan ada. Okey. Atau maninya tak jatuh. Atau laban, susu tak jatuh sebab susu ni bermusim, bila ada anak saja ada susu, tak ada anak tak ada susu. Okey. Atau peluhnya, sikit sangat peluh tu ya. Seperti dikatanya air liur engkau atau mani engkau atau laban engkau atau peluh engkau itu talik. Maksudnya dia sebut, laki dia sebut peluh hang, ayat liur hang, jatuh talak. Dia sebut jatuh talak. So tak jatuh talak. Sebab apa? Bukan kira juzuk badan-badan, bukan 1/4 sebab dia sikit sangat. Okey. Tapi kalau dia sebut tangan kau, muka kau, kaki kau, jatuh talak bermaksud keseluruhan badan jatuh. Itu ya, dia nak hurai kat sini. Maka tiada jatuh talaknya kerana bukan ia suku-sukunya. Dia bukan kira sebahagian daripada suku-suku badan ya. Dan keluar dengan yang berhubung dengan dia itu yang tiada berhubung, seperti dikata bagi isinya yang terpotong tangan kanannya, tangan engkau itu talik, maka tiada jatuh talak isinya kerana ketiadaan juzuk yang berlaku talak daripadanya. Jadi dia kata kalau bini dia tangan terpotong, kecil manis lah contohnya kan, jarang tangan, kaki, kecil manis kaki ya. Jadi kaki itu terpotong, dipotong lah, maka dia jatuhkan talak pada kaki yang terpotong, tak jatuh talak sebab dia kira dah keluar daripada juzuk badan, dah potong. Ini untuk kes kecil manis. Tak kira lah kecil manis ke apa, biasanya potong kaki ni saya rasa kecil manis je kot. Ada ke kes lain potong kaki? Tak ada, melainkan aksiden. Itu lain lah kan. Biasanya kita dah dapat ni hak cari penyakit belakang lah. Ya, potong kaki. Baik. Kepada yang tinggalnya seperti barang yang merdeka. Okey. Dan disyaratkan, next page ya, muka surat sebelah. Dan disyaratkan pada wilayah atas mahal itu, hendak ada mahal itu milik bagi orang yang mentalakkan dia, yakni milik manfaatnya. Jadi dia kata syarat seterusnya, syarat pada wilayah authority, penguasaan, pemilikan itu, kata dia, atas isteri, hendaklah mahal itu milik bagi orang yang mentalak. Maksudnya perempuan tadi memang milik suami dia, bukan milik orang lain. Ini maksud mahal, wilayah, perasaan. Maka dihuraikan supaya lebih jelas lagi, dia kata di sini, maka tiada jatuh talak jikalau ditaklikkan dia sekalipun atas perempuan yang ajnabiyah. Jadi dia kata talak tak jatuh bila kita lafazkan talak pada perempuan asing, ajnabiyah, sama ada talak secara betul, sarih ataupun secara taklik. Iyalah nak jatuh talak pada bini orang, pahal memang tak berlaku lah. Ajnabiyah kan, perempuan luar. Sebab tu bila berlakon ni perempuan ni buat pasal bini orang, bukan bini dia betul. Baku bini dia betul, tak pasal-pasal ya. Tu maksud tuan kitab ni kata jika ditaklik sekalipun atas perempuan yang ajnabiyah. Ajnabiyah maknanya orang asing, orang luar,
Ya, mana perempuan tu bukan bini kita lah. Tu talak tak berlaku lah. Seperti dia buat contoh, isterinya yang sudah. Maknanya bekas. Bekas isteri. Dia cerita lagu ni. Katakanlah mereka dah bercerai, dah habis edah, semua dah bercerai. Maknanya dia ada bekas bini dia, anak-anak ada, tapi mungkin dah duduk bersembang, berkelahi, laki ni duduk perasan ni bini aku lagi kot, dia jatuhkan talak. Sedangkan tu bekas bini dia, sudah dikira asing, maka talak tak jatuh pasal sudah jadi bekas isteri. Okay. Dia action, dia perasan, rupanya dah bukan bini aku, rupanya dia kata. Okey. Iaitu, maka jika berkata ia bagi perempuan yang ajnabiyah, engkau talik, atau jika aku berkahwin akan dikau, atau jika masuk engkau akan kampung itu, maka engkau talik, ya. Atau tiap-tiap perempuan yang aku berkahwin akan dia, maka ia talik, tiada jatuh talak perempuan itu atas suaminya. Baik. Jadi dia buat contoh di sini, bila seorang lelaki dia lafazkan lafaz cerai, lafaz talak pada perempuan asing, sama ada perempuan tu bekas bini dia buat contoh di sini, ataupun dia buat cara taklik, bila aku kahwin dengan engkau jatuh talak, tak akan berlaku walaupun dia dah kahwin. Maknanya dia, kat perempuan ni dia sebut main-main ke, suka-suka ke apa-apa ke, sedangkan belum ada ikatan, talak tak jatuh sebab bukan hak milik dia, bukan wilayah dia. Dan dia kahwin, tiba-tiba tuan-tuan dia kahwin dengan perempuan tadi, pun tak dikira jatuh, sebab bila kahwin tu baru mula penguasaan, dia kena lafaz barulah. Okey, jangan confuse di sini. Dan tiada jatuh talak jika ia berkahwin akan dia, tak jatuh. Dan tiada jatuh talak dengan masuknya akan kampung. Siapa masuk kampung? Orang perempuan tadi. Okey. Ini saya tak pasti dia buat lawak ke tak buat lawak. Jadinya zaman dulu tuan-tuan, nak buat contoh taklik ni tak ada isu nak dibangkitkan. Lah ni banyak, hang buka dompet aku, dia banyak. Dulu tak ada dompet apa, tak ada. Beg-beg tangan ni semua baru. Dulu upih pisang gitu kot. Makanya dia buat taklik, hang masuk kampung tu kok ada bekas Pak Wo dekat situ, kita pun tak tahu kan. Contoh, hang masuk kampung tu, hang jatuh talak, taklik lah tu, tergantung dia masuk jatuh talak lah. Tapi untuk kes ni, kalau dia habaq kat perempuan tu yang dia belum kahwin dengan dia, hang masuk kampung tu hang jatuh talak, tak akan jatuh talak sebab hang tak kahwin dengan dia. Tu saya katakan contoh ni, contoh lawak-lawak gitulah kot. Baik, katakanlah dia kahwin, tiba-tiba lepas pada tu dia kahwin dengan perempuan tadi, talak tak jatuh juga. Sebab apa? Bila mereka baru menikah, wilayah kekuasaan itu baru dimiliki, maka dia kena lafaz baru. Tak maulah kot lafaz, tak berani dia pun dah jadi bini dia dah. Mungkin waktu itu dia lawak-lawak main ke, nak ugut ke. Biasalah orang bercinta ni, kok kadang-kadang dia mudah buat gertak makwa dia lagu tu kan. Contohlah, mungkin cemburu, mungkin berlaku. Zaman lah banyak lah kan, zaman dulu. So jadi contoh dalam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil dia sebagai contoh yang moden, payah nak faham. Sebab kitab ni tulis zaman dulu, 200 tahun, puluh tahun. Lah cara zaman lah. Okey, tu yang tak sama tu. Baik. Ya. Syiah. Kontrak. Baik. Isu mut'ah yang menjadi pegangan kepada penganut Syiah, ya. Nikah mut'ah dalam bahasa kita sebut nikah kontrak.
dia pi katalah seorang penganut Syiah, dia pi satu tempat, jadi dia nak duduk situ dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia boleh nikah orang situ. Dia menikah cukup 3 bulan, tinggal cerai, kita lain pula. Dia nikah situ pula, dia nikah situ pula. Itu dia punya kahwin kontrak ataupun nikah mut'ah. Dalam mazhab Syiah dia boleh, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dia tak boleh, kerana matlamat perkahwinan itu sudah tersasar daripada asal dia. Dia macam main-main. Ramai tuan-tuan kalau di IPT sekarang, kalau tak cek anak-anak kita ni, ada cerita dengan orang Melayu orang Syiah ni ramai. Ya. Dia kahwin ni sat, dia tak mau, dia kahwin orang ni pula. Dia tak mau, kahwin orang ni pula. Kadang dia tak cerai pun, tinggal gitu. Jadi cara tu tak kena. Ahli Sunnah lain. Nikah formal lah, ikut mazhab dia lah. Dia Syiah tuan-tuan, dia 12 pegangan imam dia tu. Ada yang Syiah yang hampir-hampir sama macam kita. Ada yang memang totally tak sama, mayang atas batu. Ada yang mereka tebuh dosa, ada yang pukul di badan, ada yang kena baring atas api, ada yang kena jalan atas api. Dia macam-macam cara mereka tebuh dosa, terutama pada hari Karbala, hari peristiwa Karbala, Sayyidina Husain dipanggal kepala tu. Sebab itu ulama Ahli Sunnah wal Jamaah memfatwakan ajaran Syiah ini sesat. Cuma belum ada yang hukum kafir, cuma sesat. Sebab ada yang semayang macam kita, cuma ada yang semayang lain sikit, dia kena takbir banyak kali. Sami Allahu liman hamidah tu dia angkat. Ada yang masa rokok tu dia gorek kepala ke kiri, dia pusing kepala ke kanan, dia macam-macam cara. Tu batu Karbala tu. Serupa, kadang dia tak letak atas, dia letak bawah. Kawan saya, dia pergi rumah kawan dia di sana lah, di Iran. Masa kami UAE dulu, dia pergi dengan bini dia lah. Dia kawan kan. Jadi kawannya yang Syiah ini memang Syiah lah, pergi lah rumah mereka semayang. Bila masuk waktu, dia bagi sejarah dan dia bagi batu. Bini kawan ni lah, sebab pergi rumah mereka di sana. Jadi kawan saya nak jaga hati, dia ambil batu tu. Tapi dia bila nak semayang tu, dia letak batu tu tepi, dia letak bawah sejadah. Dan dia semayang macam biasa. Hak yang ni hampir-hampir sama dengan cara semayang kita. Hanya sahaja mereka letak batu, mereka sujud atas batu tu. Okey. Sebab tu ada berapa banyak ciri-ciri ajaran Syiah. Saya pun tak nak ulas panjang sebab dia kena ada orang yang mahir bab-bab ni. Saya mengaji gitu je lah. Dan kebetulan memang ada pengalaman saya di pondok dulu. Ada satu orang Arab daripada Syria ke mana yang memang berfahaman Syiah. Jadi dia kahwin tu, kahwin kontrak, tinggal. Pergi tang lain, nikah. Pergi tang lain, nikah. Jadi kesian kat bini ni lah. Duduk 2-3 bulan kena tinggal. Tinggal terus, dia tak peduli dah. Jadi hati-hati lah, jangan terpengaruh dengan Syiah. Jadi balik pada soalan tadi, dia tidak menepati dan mengikut ciri-ciri yang dikehendaki oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Ustaz, kalau orang kita sudah kahwin dengan orang Syiah, macam mana? Dia kena ikut kita. Dia sama macam kena nikah orang luar, sama lah macam nikah Ahmad Saleh ke Amoy Cina ke, tak ada masalah. Nikah je lah, tapi dia kena ikut kita, bukan kita ikut dia. Sesat dalam setakat hari ni fatwa belum mengatakan mereka kafir, hanya sesat. Tak nak kata Islam juga pun sebab tak ikut syariat betul-betul, tu yang susah. Dia mengkafirkan para sahabat dan dia tidak kafirkan Nabi, dia agungkan Nabi. Hanya sahabat yang dimuliakan ialah Sayyidina Ali, dan dia menolak sahabat lain. Jadi tolak sahabat ni belum dikira kafir lagi. Tolak Nabi, ya, memang totally kafir.
Jadi kena eloknya memang tajdidul syahadah lah, maknanya kena memperbaharui syahadah. Jadi bila dah jadi bini kita bimbing lah betul-betul. Kena tauhidkan Allah yang satu, Rasulullah, para sahabat. Jadi kena bawa fahaman tu. Dia bukan apa tuan, sebab fahaman tu dah berakar umbi dalam masyarakat depa hingga hari ni. Cuma yang bagus dalam isu Palestin ni, Hizbullah di bawah Iran, Syiah ni sangat kuat menyokong Palestin. Dia memang anti Israel. Tu bagusnya depa pula. Lebih bagus pada negara Arab. Putera Salman baru je keluar surat mengutuk. Dah pun lama nak mengutuk. Tu pun takut-takut berani gitu lah. Sebab dia pun Yahudi juga. Keturunan Raja Saudi semua Yahudi. Daripada Raja Faisal lagi. Dia mengaku sendiri, Raja Faisal mengaku sendiri bahawa kami memang keturunan Yahudi. Hanya saja kami dah Islam. Bangsa kami bangsa Yahudi. Arab, Mekah, Saudi. Sebab tu tuan-tuan jangan heran kalau dia buat benda-benda pelik-pelik. Jangan heran, memang keturunan dia lagu tu, keturunan Yahudi. Sebab itu di Masjid Nabawi, di kawasan Madinah, memang ada tempat yang memang penempatan orang Yahudi. Memang dah ada, sampai Kelah pun ada. Itu Yahudi apa? Yahudi daripada dulu, daripada zaman Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Khuraizah, ya. Yang Islam lah, yang tak Islam lah. Sebab tu kalau tengok orang Arab pakai seluar pendek, rambut lepas, belum tentu dia Islam. Lah macam Lubnan lah tuan-tuan. Cuba pergi Lubnan. Lubnan ni kita tengok macam Islam dia ada 50 Islam, 50 Kristian. Lubnan, negara yang memiliki wanita paling cantik di dunia. Lubnan diiktiraf 50% Muslim, 50% Kristian, non-Muslim lah. Jadi jangan kata orang Arab semua Islam, tak. Yang main Malaysia tu, yang belituk tu, yalah betul. Tapi ada yang belituk negara dia, main sini buka. Hak tu ramai. Ramai sangat. Turun airport je tu dia, buang habis. Sebab peraturan negara. Dia tak boleh buat negara dia. Peraturan negara, peraturan pemerintah. Okey? Ada gitu. Memang dunia hari ni tuan-tuan, dunia yang penuh fitnah. Kalau kita tak hati-hati, kita juga terjebak. Beringat. Bahaya. Nanti bila Haji Jamaluddin balik, kita tanya bagaimana amalan mazhab Maliki di Morocco. Nanti dia bercerita. Kita tanya Haji Fazilah dengan Haji Jamaluddin nanti. Mereka kan pergi sana, duduk 2 hari, mungkin boleh tengok cara sembahyang macam mana, cara ambil uduk macam mana. Ya. Mereka ambil uduk bukan macam kita. Mereka cedok ayak boh dalam baldi. Mereka cedok lah tu. Lepas tu dia cedok itu lah. Dia, walaupun ada yang paip, tapi memang itu kaedah dia. Dia lagu tu, dia ada baldi kecil tu. Uduk sama, cuma dia ambil dalam ayak tu, dia celup tangan, dia niatkan itu sebagai ni lah mazhab Maliki. Jadi saya syorkan yang ada duit baki-baki pencen ni, pi jalan negeri yang bermazhab berbeza dengan kita. Tuan-tuan akan nampak, kalau tuan-tuan pergi Turki, solat jemaah dia memang akan solat sangat lewat, selewat-lewatnya, nak habis waktu lepas sembahyang. Itu di Turki. Masjid lah, tak pernah ni. Dia lepas azan baca Yasin wal Qur'an, Bilal akan baca lah. Habis Yasin tahlil sikit, barulah Bilal akan qomat. Sebab tu, sebab saya dah 3 kali pergi, bila kita pergi kalau orang azan tu setengah jam kita baru pergi sembahyang, baru dia qomat. Dia memang macam tu. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik nah. Kita sebab kena banyak berjalan, tengok tempat orang, tengok perbandingan perbezaan mazhab. Kita awal waktu, sebab tu sunnah kita. Senang nak buat kerja lain, depa tak macam tu. Turki kalau tak silap Hambali. Saya sekali tuan-tuan hari tu pergi first time. Jadi subuh saya Ustaz Rozi Rejab dengan geng-geng kami ni penceramah lah. Udah dengar azan subuh ni, pergi awal tak kira lah, semangat. Sebab kami satgi nak pergi tempat lain pula, bah pukul 7. Jadi azan kita pun solat Qoblayah. Saya tengok sunyi sepi masjid, tak ada orang. Saya kata macam mana pun nak sembahyang lah.
Habis azan, bila baca Yasin? Yasin, sudahlah kita kata, duk tunggu. Lalas kami semayang sendiri. Habis kami kunut bagi salam, baru nampak jemaah baru mai. Maknanya dia baca Yasin habis dulu, baru dia qomat. Dia memang lambat. Dia lambatkan waktu. Setiap waktu dia akan baca Yasin. Subuh kami Yasin. Waktu lain tu tak sangat sebab orang kerja. Okey. Dan Setiap waktu dia solat lambat. ya, memang dia qomat lambat. Kalau macam kita ni, kalau kita kata Imam Huzaifah tu kira lambat kan, tak apalah, Imam Allah Akbar, aku main dan lagi kot. Dia nak rokok lambat, sebab slow kan. Dia pun lagi lambat. Itu. Yang kedua, kalau tengok masjid, kalau macam di Morocco, dia hanya buka waktu solat saja. Semayang buka, lepas tu tutup. Lambat sikit, semayang di luar. Duduk di luar, ke 5 ke apa ke, dia kunci habis. Tu pasien salah. Sebab tu waktu semayang penuh. Sebab orang memang berebut main time tu je. Kita 24 jam. Ramai doktor pun. Sana tak. Jadi tentang pilih berjalan tengok negara orang. Tengok di Spain macam mana cara semayang di sana. Sesudah sahnya lain. Kalau kita tumit, mereka ibu jari. Ibu jari itu, dia sama sah tu pada ibu jari. Ni, pada ni. Jari kita lah, bukan pada tumit. Kita pada tumit. Ada di Spain, dia mazhab lain sikit, dia sah tu pada jari kaki kita. Sama. Di situ belakang tak sama tak apa. Kita belakang kena sama. Jadi jangan peliknya, jangan kita duk keras nak buat cara kita tepat orang, jangan. Ikut je. Ikut je. Mazhab dah gitu. Baru tuan-tuan nampak mengaji fiqh ni. Kalau kita belajar hari ni, kita tak tengok tempat orang, cara memang susah lah. Okey. Ya. Dia pakai pandangan mazhab. Dia sebenarnya dalam fiqh ini terlalu banyak dipanggil pandangan. Dia contoh gini. Ada hadis Nabi larang kita baca bila imam sedang baca. Kita main jemaah, imam baca Fatihah, kita dengar. Kemudian imam baca surah. Ada satu kala Nabi larang sahabat jangan baca apa-apa, dengar imam habis baca. Jadi satu keadaan lain, Nabi suruh baca, takut tak ada nak rokok dengan imam. Maka bila banyak sangat kaul, hadis tu hadis sahih. Mungkin suasana keadaan ketika itu. Dia contoh kedua mudah. Macam kita nak sujud kan, kita ada yang jenis turun tangan dulu, ada turun lutut dulu, kan? Jadi dia ada dua hadis Nabi. Satu riwayat Abu Hurairah, satu lagi saya tak ingat riwayat apa, dalam Imam Muslim. Waktu Nabi habaq turun sujud tu kaki dulu, waktu tu Nabi masih berusia yang kita katakan agak muda. Yang ni hadis Abu Hurairah. Lagi satu hadis Nabi kata turun tangan dulu tu, waktu tu Nabi dah tak larat dah. Maka Nabi cara tu sembahyang. Jadi dia ada dua hadis sebenarnya yang cerita pasal ni. Jadi kita duk bertekak pasal turun tangan dulu, lutut dulu, tangan dulu, sampai kesudah tak habis bab fiqh. Maka kemungkinan atas yang soalan tadi ada hubung kait dengan masa dan keadaan. Mungkin orang berebut paip, jadi hang cedok hampir duduk sini, hang cedok hampir duduk sini, hang tahan ayak hampir duduk sini. Pasal berebut beratok mungkin satu paip, mungkin keadaan macam tu. Jadi kita kena terbuka. Jangan terlalu fanatik dengan satu pandangan. Oi payah jam. Sungguh. Jam. Sebab tu bila kita terlalu ta'assub dengan satu pandangan, susah kita nak jadi maju macam orang lain. Tu kena terbuka sikit. Dan kena banyak tengok kitab. Kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu ala Madhil Arba'ah tu, kitab Dr. Wahbah Zuhairi tu, saya rasa kitab yang paling latest yang membicarakan tentang 4 pandangan mazhab dalam bab fiqh. Saya ada kitab tu 8 jilid. Kitab Arab. Semua persoalan fiqh 4 mazhab cerita. Syafi'i kata macam ni, Maliki kata macam ni, Hanbali kata macam ni. So kita tengoklah untuk mengaji kan. Tapi kita ikut Syafi'i lah, cuma untuk panduan. In case berlaku kat tempat mana-mana, kita kena akut, oh ni ada pandangan mazhab yang membolehkan. Tak apalah.
Okey, jangan berkelih ya, kelih bertumbuk. Jangan. Banyak kes lagu tu. Sampai ke sudah jenuh. Macam akad takbir juga. Ada hadis Nabi yang Nabi suruh sampai sini. Ada hadis Nabi sampai sini. Memang ada hadis Nabi betul. Jadi kemungkinan besar waktu yang Rasulullah suruh angkat sampai sini tu mungkin dia dah tak larat nak angkat tangan ke, kita tak tahu. Dan ada kalau bila suruh macam ni mungkin dalam dah sihat elok. Jadi kita pakailah dua tu. Yang salah tak angkat langsung. Nampak sangat malas tu. Okey? Tak. Itu yang paling salah. Gitu. Baik, sikit lagi. Dan sah talak isteri yang di dalam iddah raj'i. Ya, sah, masa boleh jatuh talak kalau kita talak isteri kita dalam tempoh iddah raj'i. Atau talak lagi dah jadi 2 kali ya. Hukumnya sah. Kerana lagi tinggal wilayahnya atasnya. Jadi maknanya masih lagi dalam tempoh iddah itu masih lagi bawah pemantauan suami, sebab suami kena bagi nafkah apa semua. Jadi kalau suami jatuhkan talak waktu tempoh raj'i, iddah raj'i, maka talak akan jatuh juga. Jadi dah jadi 2 talak lah. In case ya, mungkin tak berlaku kot, mungkin jangan berlaku. Kerana memiliki ia akan raj'iyah dan sah ditaklik oleh sahaya akan talak yang ketiganya, seperti katanya jikalau dimerdekakan daku, atau jika engkau masuk akan kampung maka engkau tertalak 3 talak, maka jatuh 3 talak itu jika dimerdekakan dia. Yang ni untuk kes hamba abdi. Jadi saya rasa kita tak payah duk pening sangat. Title hamba, ingat dia hamba tu dimiliki, tak ada istilah kahwin, dia dimiliki hamba. Jadi hanya berubah status menjadi isteri bila dimerdekakan hamba tadi, jadi isteri lah. Bila dah masuk Islam, bebas. Baru talak yang waktu hamba, dia hanya boleh 2 talak je. Tu pun tak berlaku juga sebab hamba tu dimiliki. Hak milik owner dia. Hanya dimerdekakan. So, kita jangan pening bab ni sebab zaman kita dah tak ada dah. Ya, kita baca je lah, tuan-tuan jangan duk confuse huruf bab ni. Yang kita kena faham, untuk merdeka, untuk orang macam kita, talak yang diberikan setakat 3 saja. Sama ada 1, 2, 3 atau 3 sekaligus. Ba'in. Ba'in pula ada ba'in sughra, ada ba'in kubra. Ba'in sughra macam talak khuluk tu ya. Dia kena nikah lain. Tapi kalau ba'in kubra, kena kahwin lain. Dengan orang lain, baru kita boleh kahwin dengan isteri kita. Baik, kita baca aja yang ni nah. Atau jika masuk isinya dalam kampung kemudian daripada jadi merdeka sahaya itu, dan jika tiada memiliki, ia akan talak yang ketiganya pada ketika ia ta'liq sekalipun, kerana ia memiliki akan asal nikah yang memberi faedah 3 talak dengan syarat merdekanya dan telah didapatkan dia. Baik. Dan jika ia ta'liqkan talak dengan satu sifat, maka jadi ba'in isterinya dengan khuluk dan umpamanya, kemudian ia berkahwin akan dia pula dan didapatkan sifat itu, tiada jatuh talaknya. Okey, ini dengar belak. Jika ta'liq, ia ta'liqkan, nikah dia gantung, ada syarat talak dengan satu sifat, maka jadi ba'in isterinya dengan khuluk. Khuluk kita dah mengaji dengan tebus talak, dengan bayaran. Bila perceraian berlaku dengan khuluk, maka status cerai tadi dipanggil talak ba'in. Talak ba'in sebenarnya talak yang Tuhan tak suka lah. Okey. Dan talak ba'in ini untuk kes khuluk dipanggil ba'in sughra. Ba'in sughra. Ingat tu. Kalau ba'in kubra yang talak 3 sekaligus, yang dia nak kahwin tu kena perempuan tu kahwin orang lain, tu ba'in kubra. Dalam kes ini khuluk dikira ba'in sughra. Dan umpamanya kemudian ia berkahwin akan dia pula
dan didapatkan sifat itu, tiada jatuh talaknya. Jadi waktu tebus talak hari itu, dengan sebab ada satu sifat yang mungkin dia tak suka dekat pasangan dia, tiba-tiba bila dah cerai semua dia kahwin balik, bukan rujuk, kena menikah balik sebab ni bain, nikah balik dan sifat tu masih ada lagi, maka tak jatuhlah talak sebab dah selesai dah satu kes. Mana dah habis yang tu, baru cerai semula. Okey, ini kalau kes yang melibatkan khulu', cerai dengan cara khulu' ataupun dengan cara tebus talak. Okey, kita berhenti kat sini kot, no. Okey, dan jika ditalak tu kita akan sambung. Baik, ada persoalan sebelum kita baca doa kunut nazilah? Sebab saya tak sempat makan hari ni dengan tuan-tuan, nak terus ke Wasa Maju, ada mesyuarat dengan CEO Zaituna Malaysia, minyak zaitun daripada Morocco. Tapi dia buat di restoran Arab lah. Itu syok tu. Itu yang tak makan tu. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badik syamlahum wa farik jam'ahum wa syadid kalimatahum wa zadil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujaz sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wasurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilul ahwal hawwil alaihim ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sama.